اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Kita sempat berada di bulan Ramadan, yang mana daripada bulan Rejab lagi didoakan mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk berada di bulan Ramadan, yang mana kelebihan yang ada di bulan Ramadan kita sentiasa ingat. Kita sentiasa ingat dan kita sangat-sangat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang mana jikalau seseorang hamba mengetahui kelebihan-kelebihan yang berada di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tamanna an yakuna syahru ramadana sanah. Nescaya akan mengharap oleh hamba akan bahawasanya bulan Ramadan tu 1 tahun. Jikalau seseorang hamba mengetahui kelebihan yang berada di bulan Ramadan, nescaya hamba akan berharap bulan Ramadan bukan sebulan tetapi 1 tahun. Yang mana di bulan Ramadan ni Allah Ta'ala menurunkan rahmah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, fayunzilu rahmata wa yahuttul khataya. Diturunkan akan rahmat dan akan dihapuskan akan kesalahan, akan dosa-dosa. Jadi bulan Ramadan ni bulan yang penuh dengan kerahmatan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ni bulan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa manakah yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Adakah di bulan Ramadan ni semata-mata bulan Ramadan kita berpuasa di bulan Ramadan, maka kewajipan taubah sudah tidak ada, kerana sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bertaubah. Jadi di bulan Ramadan akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan, dengan puasa Ramadan, bukan dengan jalan taubah. Jadi adakah di bulan Ramadan kewajipan taubah sudah tidak diwajibkan? Di sini kita kena faham molek. Jangan kita salah faham, kita beranggapan semua dosa akan diampuni dengan Ramadan, dengan puasa Ramadan. Diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa bertaubat dengan kelebihan Ramadan, dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Adapun dosa-dosa yang besar bukan hanya Ramadan, bahkan salat 5 waktu pun yang kewajipan yang lebih besar daripada puasa sendiri pun tidak akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dosa itu dosa yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal juma'ah ila al-juma'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jutinibatil kabair. Sembahyang 5 waktu,
Jumaat minggu hadapan. Ramadan tahun hadapan akan mengampuni sekalian dosa antara. Kita ni ada ketiga-tiga. Kita antara Zuhur dengan Asar, Jumaat dengan Jumaat. Kita berada di bulan Ramadan. Tiga peringkat, tiga kedudukan yang mana akan diampuni sekalian dosa. Nabi qaidkan selama menjauhi daripada dosa yang besar. Adapun dosa-dosa besar wajib bertaubat, tidak akan diampuni walaupun dengan selebih-lebih kewajipan agama, iaitu sembahyang 5 waktu, sembahyang Jumaat sekalipun. Jadi hak bab kewajipan taubah kekal. Sebab itulah kita nak masuk di bulan Ramadan yang penuh dengan kerahmatan, keampunan, bulan yang suci, bulan diturunkan kitab suci Al-Quranul Karim. Kita kena buat persiapan yang secukupnya dengan memastikan bahawa yang pertama, kita berakidah dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena memastikan bahawa hati kita suci daripada sifat-sifat kecelaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bulan yang suci dengan akidah yang suci, zahirnya suci, hatinya suci. Maka bila dengan persiapan yang seumpama tu, mudah-mudahan kita akan dapat kerahmatan, keberkatan dan keampunan yang ada pada bulan Ramadan. Kalaulah kita masuk bulan Ramadan secara dipaksa. Dipanggil apa kita ni? Bukan dipaksa tau. Secara kita tak boleh nak lari daripada Ramadan. Ke boleh ngelik. Boleh ngelok. Jadi seolah-olah kita ni gitulah dengan Ramadan. Memang kita akan masuk bulan Ramadan. Kita masuk bulan Ramadan bukan kerana kita tak nak lari. Kita masuk bulan Ramadan dengan mana kita mengharap daripada bulan Rejab lagi. Kita mengharap kelebihan yang ada bulan Ramadan. Bukan hanya kita kena lalui bulan Ramadan, bukan. Apabila kita mengharap ganjaran ke bulan Ramadan, kita kena mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan ilmu kita, amal kita, ilmu, iman, akidah kita, amal, zahir dan batin kita, untuk kita berada di bulan yang penuh dengan kerahmatan, keampunan, bulan Ramadan. Tetapi kalaulah kita berpuasa Ramadan, tapi kewajipan agama kita tidak sempurnakan, kita tidak laksanakan, kita tak akan dapat kerahmatan, keampunan di bulan Ramadan. Saya sebut secara mudah. Ni kita mudah nampak. Dia puasa memang sentiasa cukup menunaikan kewajipan puasa. Syarat rukun puasa beres. Tiba-tiba dia tidak sembahyang. Ada seumpama tu? Memang adalah, tapi tak ada lah di masjid kita ni. Di masjid kita tak ada lah, kita sudah sembahyang Zuhur. Tapi ada orang yang berpuasa Ramadan, syarat rukun puasa lengkap, tapi tidak solat. Ada yang seumpama tu. Bukan adalah, bukan ramai juga yang seumpama tu. Adakah dia akan dapat kerahmatan, keberkatan, keampunan Ramadan? Bahkan dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan celaka di bulan Ramadan. Dimurkai dan dalam keadaan celaka di bulan Ramadan. Sebab apa? Dia tidak menunaikan kewajipan solat tiang agama. Itu jelas kepada kita. Tapi puasanya tertunai. Puasanya sah. Puasanya tidak wajib diulangi kembali. Dan kita sendiri pun, puasa orang yang seumpama ni, puasa dia kita tak boleh nak qasai. Tak boleh nak qasai. Jangan pula kita pergi qasai puasa dia. Kamu tak payah puasa sebab kamu tidak solat. Jangan qasai gitu. Tak qasai gitu. Sebab
kewajipan puasa, kewajipan yang lain, kewajipan solat, kewajipan yang lain. Dan tidak ada syarat sah puasa solat, dan tidak ada syarat sah solat puasa. Begitu ada hukum fiqh. Ada syarat sah puasa solat? Tidak ada. Jadi puasa satu kewajipan yang lain, alhamdulillah dia telah tunaikan, tetapi solat tiang agama tidak ditunaikan. Yang kita nak kena nasihatnya adalah solat. Puasa jangan kosek. Jangan kita kata kamu tak payah puasa, tak ada guna kamu puasa, sia-sia kamu puasa sebab kamu tak solat. Kawan tu pun tinggal puasa. Kenapa? Kerana kita yang salah ajaran. Siapa nanti akan bertanggungjawab di padang mahsyar kerana dia tak puasa? Orang ni lah. Puasa tetap dah, tapi kena dakwah dia supaya solat. Sebab solat tiang agama. Memang puasa disah, tapi adakah dapat kerahmatan, keampunan Ramadan? Tak dapat. Berarti tidak menunaikan kewajipan solat. Itu kewajipan yang ijma' ulama. Macam mana pula orang yang berpuasa di bulan Ramadan, solat di bulan Ramadan, tetapi sebagaimana kewajipan puasa solat wajib ijma' ulama, begitu juga dengan kewajipan belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf wajib ijma' ulama. Tiba-tiba dia berpuasa, dia bersolat, tapi kewajipan belajar ilmu fardu ain tidak dipedulikan. Adakah dapat kerahmatan, dapat keberkatan, keampunan Ramadan? Sebab sebagaimana puasa solat wajib ijma' ulama, begitu juga belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf wajib ijma' ulama, tapi tidak dipedulikan. Meninggalkan kewajipan belajar fardu ain dosa yang besar, sebagaimana meninggalkan kewajipan solat dosa yang besar. Kalau masuk bulan Ramadan dalam keadaan meninggalkan kewajipan belajar fardu ain, adakah puasa kita, Ramadan kita dapat kerahmatan, keberkatan, keampunan? Ini kita kena kira molek di bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan akan sentiasa diceritakan kelebihan-kelebihan, ganjaran-ganjaran yang menggembirakan kita. Tapi kena ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya basyir, bawa khabar gembira, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nazir, yang bawa khabar, yang bawa peringatan-peringatan yang menakutkan. Nabi memang basyir, cerita khabar-khabar yang menggembirakan, tapi Nabi juga nazir, yang memberi peringatan-peringatan yang menakutkan. Jadi kalau kita nak bawa agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena seiringkan antara kelebihan-kelebihan itu menggembirakan. Tapi kena seiringkan. Orang yang manakah yang akan dapat kelebihan, bukan orang yang manakah yang semacam manakah yang tidak dapat kelebihan, bukan akan dapat kecelakaan di bulan Ramadan. Sebab Nabi SAW menyatakan bahawa fa inna syaqiyya man haruma fihi rahmatullahi azza wajal. Sesungguhnya celakalah mereka yang tertegah pada Ramadan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan memperingatkan. Sebagaimana orang tinggal solat berdosa besar, lepas tu i'tikad di hati dia macam mana dengan kewajipan solat. Sebagaimana orang yang meninggalkan belajar fardu ain dosa besar, macam mana ada i'tikad di hati dia berkaitan kewajipan belajar fardu ain. Ada orang yang meninggalkan solat secara sembunyi-sembunyi, tak terang-terang. Kadang-kadang depan orang dia semayang, dia tidak menzahirkan. Tapi ada orang yang tinggal semayang terang-terang. Sama juga dengan ada orang yang lari daripada majlis ilmu fardu ain secara terang-terang, secara tunjuk-tunjuk, secara bangga-bangga. Ini samalah ni, dia ada macam-macam pesing. Golongan yang meninggalkan kewajipan agama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang sudah berada di masjid, beriktikaf di dalam masjid, tapi apabila dimulai kuliah fardu ain, sebagai contohnya kuliah duha pukul 9 pagi
yang sudah berada di masjid daripada subuh mungkin wallahu alam sampai pukul 9 i'tikaf, kemudian tadarrus membaca Al-Quran sampai masa dimulai kuliah fardu ain, terus angkat punggung lari secara terang-terang, secara tunjuk-tunjuk. Ini sebagai contoh orang yang bersikap seumpama ni. Walahal membaca Al-Quran sunat selebih berzikir. Belajar fardu ain adalah untuk berakidah dengan akidah Al-Quran, untuk beramal zahir batin dengan perintah Al-Quran. Membaca Al-Quran sunat selebih berzikir. Belajar fardu ain tauhid untuk berakidah dengan akidah Al-Quran. Belajar fardu ain fiqh dan tasawuf untuk beramal dengan perintah Al-Quran zahir dan batin, untuk meninggalkan larangan Al-Quran zahir dan batin. Kalau hanya membaca Al-Quran tapi tidak berakidah dengan akidah Al-Quran, tidak beramal dengan amal Al-Quran, Al-Quran akan laknat kembali yang membaca. Ini kena khimolek ni. Kita di bulan Ramadan, kita kena jaga kewajipan-kewajipan yang lain. Ini bicara bab kewajipan sembahyang, kewajipan belajar fardu ain. Macam mana pula kewajipan ketaatan hati? Taubah di bulan Ramadan, khauf, zuhud, syukur, sabar, tawakul, ikhlas, redha di bulan Ramadan. Itu semua dah kewajipan-kewajipan perintah Al-Quranul Karim, sebagaimana kewajipan perintah Al-Quranul Karim solat dan juga puasa. Sama telah pula, kalaulah masuk bulan Ramadan, walaupun bersolat sekalipun, tetapi dengan akidah yang salah, akidah yang terpesong, itu balik awal. Sebab surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 akan sentiasa dibaca di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat ni kita dengar semua dan makna dia kita pun tahu. Dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Natijahnya la'allakum tattaqun. Tapi dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman. Yang lengkap ke-6 rukun iman, yang berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalaulah berakidah dengan akidah yang salah, puasa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Natijah la'allakum tattaqun, jauh nak akan dapat natijah la'allakum tattaqun. Lepas tu kita kena sentiasa muhasabah lah. Kita dengan Ramadan ni, kalau ikut umur kita secara umum di masjid ni, puluh Ramadan dah kita ni. Nah, kita secara umum lah, saya ke hak kita ramai-ramai di masjid ni, umumnya Ramadan kita sudah puluh kali. Adakah Ramadan menghasilkan natijah la'allakum tattaqun? Kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan sekalian kewajipan zahir dan batin dan meninggalkan sekalian larangan zahir dan batin. Itu natijah daripada puasa Ramadan. Adakah kita capai natijah la'allakum tattaqun? Itu kita kena muhasabah, kita kena kira. Jangan hanya kita sebut Ramadan, tetapi akhirnya di bulan Ramadan bukan dapat kerahmatan, bahkan kecelakaan. Hak ni saya biasa buat contoh. Walaupun hak ni kita buat contoh pun rasa nak sebut pun segan. Tapi begitulah. Dia minum, dia berpuasa Ramadan. Tapi dia sementara nak tunggu berbuka puasa, dia ajak kawan dia judi dulu. Ni nak kata sebut pun macam orang tak betul tu. Dia puasa Ramadan, tapi masa berjalan tu lambat. Berkali dengan berjudi tu masa cepat ke macam mana? Perasaan dia lah. Dia pun panggil kawan dia. Dia pun berjudi di bulan Ramadan. Macam mana kita kata orang puasa seumpama ni? Puasa dia sah. Puasa dia sah. Tertunai kewajipan. Tidak wajib diulangi kembali. Tapi adakah orang yang puasa seumpama ni dapat kerahmatan? Kita kata macam orang gila lah kita kata. Tapi ni bukan orang gila ni, seperti orang gila. Macam mana dengan orang yang berpuasa Ramadan, hati mengekali riak,
ujub, takabur, hasad, yang haram ijma' ulama, yang dosa besar, yang mewajibkan neraka jika tidak diampuni. Oh, dia puasa tapi berjudi, dosa besar tak tinggal. Dia puasa, riak, ujub, takabur, hasad, nak kira macam mana? Takabur sifat siapa? Sifat Azazil. Dia berpuasa tapi hatinya bersifat Azazil, iblis laknatullah. Macam mana? Adakah puasa seumpama ni akan dapat kerahmatan, keampunan Ramadan? Azazil berjudi tak? Oh, tahu cerita tak Azazil berjudi ke tak? Tapi takabur memang sifat Azazil. Takabur memang sifat Azazil. Berpuasa serta hati riak, ujub, takabur, hasad. Adakah dapat kerahmatan, keampunan bulan Ramadan? Ni contoh-contoh ni. Contoh yang pertamanya, contoh awal tu hak mudah kita faham. Puasa tak solat. Tuan tak terima gitu. Puasa berjudi. Tuan tak terima gitu. Kita contohkan yang lain. Sama juga, dia berpuasa tapi dia melakukan kezaliman. Dia berpuasa tetapi dia melakukan kezaliman. Dia menipu orang. Dia menipu orang. Dia mencuri, contoh, menzalimi orang. Macam mana puasa dia? Sah, tapi adakah dapat kerahmatan, keampunan? Tidak. Macam mana orang yang berpuasa tetapi termasuk dan disebut dalam hadis Nabi SAW, matalul ghani zulmun. Orang yang saya biasa ngaji pida, orang tak faham. Menangguh hutang oleh orang yang orang kaya adalah zalim, Nabi kata. Menipu, mencuri, zalim kepada anak Adam pada bab harta. Macam mana dengan orang yang pida? Pida ni dengan makna dia menangguhkan bayar hutang dalam keadaan dia senang. Dia mampu tapi dia menangguhkan bayar hutang. Dia tidak bayar hutang orang dalam keadaan dia berkemampuan. Itu dosa yang besar, zalim, Nabi kata. Orang puasa menipu, zalim kamu. Orang puasa mencuri, zalim kamu. Kita boleh jawab, puasanya tak akan diterima oleh Allah. Kerahmatan, keampunan Ramadan dia tak akan dapat, bahkan akan dapat kecelakaan. Macam mana orang yang Ramadan tiap-tiap tahun. Tapi hutang orang dia langsung tidak peduli walaupun dia sudah berkemampuan. Nak kira macam mana? Orang yang melakukan perbuatan zalim seumpam ni, ini bukan dosa kecil. Ini dosa besar. Zalim dengan anak Adam. Orang yang menipu, orang yang mencuri, dia tidak menipu, dia tidak mencuri orang yang pernah berbudi kepada dia. Orang yang menipu, dia tipu orang-orang gitulah. Dia mencuri orang yang tidak pernah berbudi kepada dia. Hak ni dia buat zalim kepada orang yang pernah berbudi kepada dia, tolong dia pada masa dia kesempitan, beri hutang ke dia, besarnya jasa orang ni kepada dia, dia balas dengan kezaliman. Macam mana dengan Ramadan? Adakah dapat keampunan, dapat kerahmatan, keberkatan dan keampunan? Tidak ada orang yang berpuasa Ramadan yang melakukan perbuatan seumpama ni. Ini kita kena muhasabah. Hak tajuk kuliah saya hak untuk hari Rabu ni letak tajuk taubah. Tapi saya mulai dengan kait cerita bab Ramadan. Di bulan Ramadan kita boleh tengok dalam laman sosial sekarang, umpatan terhenti, fitnah terhenti, makian terhenti, terus berjalan macam biasa. Umpatan berjalan macam biasa, fitnah berjalan macam biasa, maki hamung berjalan macam biasa. Di bulan Ramadan tak ada kurang-kurang pun nak banding dengan sebelum bulan Ramadan. Adakah orang yang umpat, fitnah, maki dalam laman sosial ni tidak berpuasa? Mereka pasti berpuasa juga.
Mereka di kalangan orang Islam, mereka berpuasa. Tetapi kenapa di bulan Ramadan mereka meneruskan perbuatan-perbuatan mungkar yang berkait dengan dosa dengan anak Adam di bulan Ramadan? Sebab apa? Sebab dia hadap Ramadan secara tradisi, budaya, adat yang tidak boleh nak elok diri. Itu sahaja. Jadi Ramadan tu akhir berlalu secara begitulah. Saya sebut tadilah, nak sebut secara terpaksa ke secara macam mana, Allahu a'lam lah. Maknanya memang kita tak boleh hari dalam Ramadan. Maka hadap Ramadan. Hak kewajipan-kewajipan tidak disempurnakan. Kewajipan tu, hak saya sebut tadi, puasa tidak solat. Ini jelas. Saya nak tekannya, puasa solat tetapi meninggalkan belajar fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Ketika kuliah maghrib, fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf tidak dipedulikan. Di bulan Ramadan, pada masa sembahyang sunat tarawih, penuh lelaki dan perempuan. Itu nak kira macam mana pula? Itu kita kena muhasabah, kena kira molek. Tambah pula kalau kita orang lelaki. Kita sebagai orang lelaki ni, tanggungjawab kita besar. Bawa keluarga kita, isteri kita dan anak-anak kita kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala yang sebenar, yang merangkumi rukun agama Islam, iman dan ihsan. Yang mana masuk di kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Allazina amanu wa amilus solihat. Mereka beriman dan beramal soleh. Beriman lengkap fardu ain tauhid, beramal soleh lengkap fardu ain fiqh dan tasawuf. Beriman dan beramal soleh lah syarat untuk dapat kerahmatan, keampunan bulan Ramadan, syarat untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan ni juga kita kena kira-kira lah lepas-lepas dah kitanya. Ada yang dahulu-dahulunya tinggal puasa, tinggal semayang, kita kena kira belaka. Kalau tinggal semayang, tinggal puasa contohnya, kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Macam mana nak kira fidyah kita macam mana? Sebab biasanya bulan Ramadan lah orang ni kira bab fidyah. Yang mana dahulu ditinggal puasa, qadaknya macam mana, fidyah lah ke tahunnya macam mana. Ini kita kena kira belaka ni. Ini semua kewajipan-kewajipan belaka. Biasanya di bulan Ramadan macam bayar zakat lah, bukan zakat fitrah. Zakat lain pun dia letak tarikh dia di Ramadan. Mana haul dia letak di bulan Ramadan. Berapa nak ambil kelebihan Ramadan? Sama juga dengan biasanya orang fidyah-fidyah ni pun dia letak di bulan Ramadan. Hak ni pun sama, kena belajar molek. Kadang-kadang masa dulu-dulu dia kata sekolah menengah. Kalau menengah balik dah. Dok puasa. Qada ke tidak? Qada sekarang tua-tua. Fidyah lah ke tahun macam mana? Kena kira tu. Kena balik kepada ilmu. Kena tunaikan kewajipan. Harta kita bahagian tu adalah milik agama, bukan milik kita. Milik agama bukan milik kita. Sebab ada harta kita milik agama, ada harta kita milik anak Adam yang lain, umpama hutang yang tidak dia bayar. Bila mati, harta tu tidak menjadi tidak boleh diparaikkan oleh anak-anak kita. Sebab itu bukan milik kita, milik agama ataupun milik anak Adam yang lain. Mana kena kira belaka tu, kena buat catatan molek macam mana. Ini biasa persoalan di bulan Ramadan. Berkaitan dengan hutang-hutang lampau, macam mana nak bayar fidyah apa semua. Jadi untuk bahagian saya, insya-Allah petang esok pukul 6 petang di dataran Jambatan Angkat. Ada nama orang putih tapi saya dok sebutlah, saya dok pandai. Dataran Jambatan Angkat. Ke nama Melayu dok glamour, nama orang putih glamour. Di dataran Jambatan Angkat, insya-Allah pukul 6 petang esok. Ini Madinah Ramadan. Giliran saya petang esok, insya-Allah saya akan bicara berkaitan dengan, di antaranya berkaitan dengan hak fidyah puasa yang ditinggalkan pada masa dahulu, yang mana langkah tahun lakukan tu, insya-Allah saya akan bicara kalau ada kesempatan. Petang esok pukul 6, dimula pukul 6 lah.
di dataran Jambatan Angkat Madinah Ramadan insya-Allah. Ini kita ambil sempurna di bulan Ramadan. Kita bulan keampunan sekalipun kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala syarat utamanya adalah ilmu. Untuk bertaubat syarat utamanya adalah ilmu. Dahulukan ilmu fardhu ain tauhid fiqh tasawuf, kemudian segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita melakukan kesalahan dosa, terutama sekali dalam bab pegangan. Betul juga dosa kita dalam kesalahan zahir dan batin, dosa kita dengan Allah dan dosa kita sesama anak Adam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.